Guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengintip upaya Malaysia memartabatkan bahasa Melayu. Hingga sekarang, kaum Melayu Malaysia rupanya masih terus berusaha mengangkat bahasa Melayu di negaranya sendiri. Video berikut ini memperlihatkan hal itu. Yuk kita simak ya. Kini Malaysia semakin sulit menandingi Indonesia dalam urusan bahasa, karena bahasa Indonesia sudah masuk UNESCO. Dan hingga sekarang pun Malaysia masih berkutat untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia sendiri. Jadi, gembar-gembor pemimpin Malaysia bahwa bahasa Melayu telah mendunia sebenarnya hanya propaganda. Kaum Melayu Malaysia tetap saja mengalami kesulitan dalam mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi, dan bahasa ilmu di Malaysia. Masalah itu tergambar jelas dari sebuah artikel yang dimuat di Berita Harian pada 11 Januari lalu. Tulisan itu menekankan pentingnya memartabatkan bahasa Melayu dalam hukum dan perundang-undangan, serta pendidikan. Selama ini, bahasa lain di luar bahasa Melayu memang masih dipergunakan dalam penerjemahan undang-undang, bahkan dalam putusan hakim. Hal tersebut semakin memperlihatkan bahasa Melayu Malaysia telah gagal sebagai bahasa resmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Nah, pada hari yang sama, muncul pula pandangan untuk mengubah konstitusi Malaysia dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Hal ini memang sebuah keanehan karena setelah berpuluh tahun merdeka, konstitusi Malaysia masih berbahasa Inggris. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu berita keputusan Mahkamah Rayuan di mana anak Puan Loh telah pun dimaklumkan keislamannya tidak sah dan anak Puan Loh ini masih lagi kekal beragama Hindu. Sebenarnya ramai yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu, bahkan ada yang mengatakan macam mana boleh berlaku hakim di mahkamah itu adalah orang Islam, tetapi mengapa seolah-olah tidak memihak kepada Islam. Saya ingin memberikan satu pandangan. Sebenarnya kita jangan terlalu mudah untuk terus menyalahkan hakim. Kunci ataupun punca utamanya ialah kita melihat kepada perlembagaan. Undang-undang perlembagaan kita ini ianya akan merujuk kepada perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan kita hari ini, tahu tak? Ia masih lagi dalam bahasa Inggeris. Perlembagaan dalam bahasa Inggeris itulah menjadi satu perlembagaan berautoriti untuk menterjemahkan, untuk diguna pakai oleh mahkamah di negara kita. Jadi itu punca utama yang perlu kita selesaikan. Dirungkai perkara penting iaitu kita mesti mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa perlembagaan. Maknanya, perlembagaan persekutuan mesti dalam bahasa Melayu, bukan lagi bahasa Inggeris. Ini penting. Apabila perlembagaan persekutuan itu dalam bahasa Melayu, maka sebarang kekhilafan pentafsirannya akan merujuk di mana bahasa itu muncul. Maka bahasa Melayu itu muncul di negara kita, dunia Melayu. Maka sepastilah kalimah-kalimah perlembagaan dalam bahasa Melayu itu akan ditafsirkan mengikut kehendak dunia Melayu yang sinonim dengan Islam. Tetapi sebaliknya, apabila perlembagaan bahasa Inggeris itu berlaku kekhilafan, maka ia akan merujuk kepada bahasa Inggeris di mana timbulnya bahasa Inggeris. Kita akan merujuk kepada Britain. Sebenarnya inilah yang berjasa nak bawa di dalam impian nasional berjasa yang kita masukkan dalam Bina 2040, iaitu di Bateras Perlembagaan dan Perundangan, di mana kita letakkan jelas solusinya, iaitu negara kita perlu mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa perlembagaan persekutuan negara, bukan lagi bahasa Inggeris. Jadi penyelesaian dia yang perlu kita fikirkan. Sudah sampai masanya. Kabinet hari ini kerajaan ada 152 ahli parlimen di pihak kerajaan, melebihi 2/3. Jadi maknanya untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa perlembagaan yang berautoriti, inilah masanya. Perlu diluluskan oleh 2/3 parlimen ini. Kalau sekiranya 2/3, 150 ahli parlimen tidak mahu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa perlembagaan negara kita, apa makna? Di mana kita letakkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa perlembagaan? Kita jangan mengulang kesilapan UMNO yang dulu. UMNO dulu selesa 2/3 menguasai parlimen. Tetapi leko tak fikir, tak buat tindakan. Akhirnya 2/3 yang dimiliki oleh UMNO itu tidak digunakan untuk mengangkat bahasa Melayu
menjadi bahasa perlembagaan. Sekarang kerajaan gabungan antara DN dengan PH mencapai 152 parlimen, bermakna melebihi 2/3. Angkatlah bila masanya lagi. Inilah menggambarkan bahawa kita menjunjung bahasa Melayu. Kalau kita masih tidak mengangkat bahasa Melayu, masih kekal lagi bahasa Inggeris sebagai bahasa perlembagaan, inilah yang berlaku yang kita hadapi hari ini. Jadi saya nak sebutkan bahawasanya apa yang berlaku kepada Mahkamah Rayuan baru-baru ini adalah ianya berpunca daripada kelemahan wakil-wakil rakyat di parlimen berlengah-lengah, tidak serius untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Begitulah guys desakan untuk mengubah konstitusi Malaysia ke bahasa Melayu. Yang menjadi masalah adalah para politikus Malaysia umumnya tidak memikirkan hal itu. Kalangan oposisi pun masih sibuk untuk mencari jalan buat menumbangkan Anwar Ibrahim. Dan belakangan ini malah muncul tuduhan suap pada Raja Malaysia berkaitan dengan manuver menjatuhkan Anwar. Yuk kita simak ya. Dr. Mahathir Mohamad menyelar dakwaan pihak tidak dikenali di internet yang mengaitkannya dengan cubaan merasuah Yang di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit bagi menukar kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu tidak menamakan sumber yang dirujuknya, bagaimanapun isu itu dipercayai mempunyai kaitan dengan laporan polis oleh Pegawai Ketua Pembangkang Ikhwan Fadli semalam. Laporan polis itu turut menepis dakwaan yang turut mengaitkan nama majikannya Hamzah Zainuddin. Mahathir dalam satu kenyataan turut menyelar pihak mengaitkannya dengan cubaan merasuah Agong sebagai penakut kerana membuat dakwaan tetapi menyembunyikan identiti dan tidak memberikan bukti. Dakwaan di internet mendakwa hanya terdapat cubaan untuk melakukan perkara tersebut. Malaysia kini tidak mendedahkan butiran lanjut terhadap dakwaan itu kerana tidak dapat membuktikan kesahihannya. 2 hari lalu, Azman Abidin, setiausaha politik Anwar Ibrahim, menggesa polis menyiasat dakwaan. Terdapat pihak sanggup menyediakan dana 1 bilion ringgit untuk menjatuhkan kerajaan. Dakwanya, ia sebahagian daripada usaha yang dinamakan Langkah Dubai. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada Azman merujuk kepada blog sama yang diadukan Ikhwan kepada pihak polis. Tuduhan kononnya Perikatan Nasional PN merasuah Yang di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit untuk menjatuhkan kerajaan adalah fitnah melulu yang jelek dan tidak masuk akal. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, lebih parah apabila fitnah itu disambut beberapa tokoh Pakatan Harapan PH, termasuk yang berjawatan dalam kerajaan. Ahli Parlimen Paguh menasihatkan pemimpin parti itu agar tidak mengheret institusi raja berperlembagaan dalam taktik fitnah politik semata-mata untuk menutup pekung kelemahan diri sendiri. Tegas beliau, negara ini mempunyai peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan kaedah untuk melantik Perdana Menteri dan pembentukan kerajaan. Kemarin, Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Azman Abidin, meminta pihak berkuasa menyiasat dakwaan seorang pemimpin PN cuba merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan madani. Sebentar tadi saya telah membuat satu laporan polis terhadap artikel fitnah yang mengheret nama baik Yang di-Pertuan Agong dan juga Ketua Pembangkang berkenaan dana rasuah 1 bilion untuk menukar kerajaan. Saya akan memberikan laporan polis ini kepada pihak media dan kita akan post juga untuk maklumat rakyat Malaysia apa yang kita buat tadi. Cumanya saya tak nak bercakap panjang. Ada 3 perkara yang ingin saya tegaskan dalam sidang media ini. Yang pertamanya, kita merasa kesal kerana pihak kerajaan tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyekat penyebaran fitnah yang membabitkan nama baik Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Artikel ni diupload pada 8 Januari dan sehingga hari ini, kalau kita buka handphone, nanti kita boleh buka handphone, buka artikel tu, di Twitter masih ada, di blog tu masih ada. Now, apa respon daripada pihak kerajaan atau penyokong pihak kerajaan? Adakah satu laporan polis dibuat untuk menyiasat orang yang membuat laporan polis ni? Begitulah guys perkembangan politik di Malaysia akhir-akhir ini. Partai-partai yang didukung kaum Melayu saat ini memang tidak berkuasa. Karena itu semakin sulit pula mereka mau memartabatkan bahasa Melayu.
Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.